Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa lagi sahabat-sahabat dan teman-teman di dalam program kita belajar membaca Al-Quran langsung dari ayat-ayat Quran itu sendiri beserta dengan hukum-hukum tajwid yang terdapat padanya. Kali ini kita akan membaca ayat yang ke-139, 40 dan 140 dan 141, iaitu masih kita berada juzuk yang pertama surah Al-Baqarah, iaitu surah kedua dalam Al-Quran, dan kita berada siri yang terakhir bagi juzuk 1. Jadi kita tamat juzuk 1 dan saya akan memikirkan bagaimana untuk meningkatkan pengajian kita apabila kita memula juzuk yang kedua, insya-Allah. Dan oleh kerana saya buat syuting video ini pada bulan puasa, saya mengucapkan selamat berpuasa. Walaupun ia akan berada di dalam YouTube beberapa lama, tetapi oleh kerana saya membuat video ini dalam bulan puasa, saya mengucapkan selamat puasa kepada semua sahabat-sahabat dan teman-teman yang mengikuti pembelajaran kita ini, insya-Allah. Dan jangan lupa subscribe dan share dengan kawan-kawan yang lain. Mudah-mudahan kita memohon kepada Allah supaya Allah merahmati dan memberkati usaha kita, saya mengajar, sahabat-sahabat dan teman-teman yang belajar, serta mereka-mereka yang kita ajak mengikuti program kita ini, insya-Allah. Kita mulakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 139 bermula dengan kalimah qul. Qul iaitu qaf digabungkan dengan lam yang mati. Kemudian kita jumpa kalimah tuhajjunana. Baik, perhatikan. Semasa saya membaca suku kata ha tu lebih kurang 6 harakah. Kenapa saya baca begitu? Iaitu kita perhatikan, ini adalah hukum di mana huruf mat selepas huruf mat bertemu dengan huruf yang bertasydid. Jadi hukumnya ialah, nama hukumnya ialah mat lazim kalimi musaqqal. Jadi hukumnya kena baca 6 harakah. Ini serupa kita baca walau dhalin, iaitu dalam surah Al-Fatihah. Hukumnya sama. Sebab itu kita jarang-jarang dalam Quran tu ada yang panjang sampai 6 harakah begitu. Hukum mad lazim kalim ini pun jarang kita jumpa dalam kita belajar ni, beberapa kali saja kita jumpa. Baik. Jadi sekarang faham, iaitu apabila selepas huruf itu ada huruf mad, mad asli kalau di sini, kalau kita tak ada ini mad asli, tetapi dia bertembung dengan huruf yang bertasydid. Ingat, hukumnya mad lazim kalimi musakkal. Ada setengah orang menyebut mad lazim musakkal kalimi, iaitu benda yang sama. Jadi perhatikan di sini tu haju nana. Baik, ju kita baca 2 harakah sebab dia ada waw di sini sebelumnya baris depan. Na pun kita baca 2 harakah sebab selepas nun ada alif dan sebelumnya baris di atas dibaca dengan hukum mad asli. Agak lama sikit saya menjelaskan ni sebab saya nak bagi faham betul-betul, iaitu tentang mad lazim kalimi musakkal yang difahamkan selepas huruf mad. Maknanya selepas huruf alif ke, selepas huruf waw ke, ataupun selepas huruf ya yang barisnya, kalau alif sebelumnya baris di atas, kalau waw baris depan sebelumnya, dan ya baris bawah sebelumnya, apabila bertemu dengan huruf yang bertasydid selepasnya, maka hendaklah digunakan hukum mad lazim kalimi musakkal. Baik. Kita pergi kepada kalimah berikutnya, fi di sini, fi, tapi kita tidak baca fi kerana dia bertemu dengan nama Allah, iaitu Jalallah, yang kita perlu membaca lam itu. Oleh kerana fa ini baris bawah, baca lam dengan nipis. Lam Jalallah itu kita baca dengan nipis.
iaitu fillah. Kenapa kita masukkan dia fa ni kepada lam? Kerana di dalam nama Allah itu ada alif lam samsiah yang menghendaki kita membaca dengan idgham samsi, iaitu kita idgham tu huruf fa kepada huruf lam. Jadi fillahi. Dan selepas itu kita jumpa kalimah wa huwa, biasa bunyikan saja, lahirkan huruf itu, bunyikan suku katanya dari makhraj yang sepatutnya, makhraj waw, makhraj hu dan makhraj waw juga. Wa huwa, waw, ingat mulut memoncong sedikit. Kemudian kita jumpa kalimah Rabbuna, iaitu ra itu ditasydid dengan huruf ba. Jadi bunyinya bila ditasydid dengan huruf ba, maksudnya ba tu satu mati satu hidup, satu mati satu baris depan. Faham macam tu? Mana ada dua ba. Jadi kita pergi kepada Rabb. Yang pertama bunyinya Rabb. Kalau kita bunyi begitu saja ada qalqalahnya, tapi tidak, oleh kerana dia ba itu dihidupkan semula dengan baris depan, jadi tidak ada qalqalah hukumnya sini. Tapi berbaca dengan ra dengan tebal sebab dia baris di atas. Rabbuna, na yang panjang. Na panjang kita dah faham, semua dah faham, iaitu dia bertemu dengan alif sebelum baris di atas, jatuh hukum mad asli. Rabbuna. Kemudian wa rabbukum, kalimah berikutnya. Wa sama juga Rabb, kemudian bu sama juga Rabbu juga sini, tapi sini ada wa, sini ada Rabbu, sama sini Rabbu, kemudian di sini diakhirkan dengan kum. Baik, kita boleh berhenti di situ kalau tak nak panjang sangat. Kita pilih berhenti dekat wa rabbukum, sebab lepas itu dia akan menceritakan yang lain pula, sambungan dia tu wa di sana, walana. Baik, jadi kalau kita nak membacanya, kita tak habiskan dulu kalimah-kalimah dalam ayat 139. Lepas tu kita jumpa kalimah walana. Jangan walana, itu dah panjang, salah saya cara membacanya gitu. Iaitu nak baca walana, na panjangnya 4 atau 5 harakah, kerana selepas alif ada hamzah dalam dua kalimah, maka kita guna mad jaiz munfasil. Jadi bacanya 4 atau 5 harakah. Baik, kemudian kita jumpa kalimah a'maluna. Baik, iaitu hamzah baris atas digabungkan dengan ain, itu sebab bunyinya daripada pangkal halqum kepada tengah halqum. A'maluna. Baik, ma 2 harakah, lu 1, na pun 2 harakah, sebab dia mad asli. Pasal apa mad asli? Sebelum alif baris di atas, sebelum alif baris di atas. Baik. Kemudian kita jumpa kalimah walakum. Kita kalau baca walakum, terus tutup bibir kerana izzah syafawi, sebab mim mati, ni huruf bibir. Walakum, dia mati dengan makhraj yang terakhir huruf itu. Kemudian a'malukum, sama juga sana a'malana, sini a'malukum. Baik, hamzah mati digabungkan dengan ain yang mati, bunyinya a'ma, 2 harakah, lu 1, kum pun 1, izzah syafawi. A'malukum, mana 1, 2, 1, 1. Kemudian kita jumpa kalimah wanah, ada bunyi hama angin, wanahnu, 1, 1. Lahu. Baik, hu panjang 2 harakah. Kenapa saya baca panjang? Iaitu perhatikan, ini adalah ha mahfuzah, selepasnya ada waw. Waw kecil letak di belah bawah sana, bukan eja baris bawah, tidak. Baris depan semua atas, duduk di atas, dia punya tanda. Ini menunjukkan kita kena tambah waw dekat sini, menunjukkan dia dibaca macam mad asli. Kalau nampak ni, nampak? Kalau waw, sebelum waw baris depan, itu. Tapi dia bukan mad asli, tapi dia mad silah qasirah. Dengan sebab sebelum ha ada huruf yang berbaris, selepas ha ada huruf yang berbaris. Jadi kita baca 2 harakah. Lahu. Dan kalimah yang terakhir dalam ayat 139, mukhlisun. Perhatikan di sini, kha adalah istilah, sad pun istilah, tapi sad itu ada hamas.
Jadi mukhlisun. Baik. Sini satu harakah, li satu harakah, sun. Kenapa saya baca panjang? Kerana di akhir kalimah kita sukunkan huruf nun, jadi kita baca dengan mat, hukum mat arid li sukun 2, 4 atau 6 harakah. Baik. Jadi kita baca daripada mula satu-satu suku kata dan lepas tu kita baca dengan biasa. Baik. Kul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum walana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Itu cara baca mengikut suku kata. Baik, kita terus baca seperti biasa. Kita dah tahu bunyi setiap suku kata. Setiap tanda tu ada bacaannya, ya. Tanda yang hidup bukan tanda yang mati. Tanda yang mati itu menunjukkan dia baca dengan izhar kalau ada tanda mati. Baik. Sini kita dengan izhar makna satu harakah lah. Baik, kita mula baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tarik nafas panjang-panjang dan baru baca. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum. Kita wakaf di sana, kemudian sambung. Walana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Habis kita membaca ayat yang ke-139. Oleh kerana ini adalah siri yang terakhir bagi juzuk yang pertama, saya gabungkan semua itu supaya lengkap. Kalau nak buat satu-satu ada yang pendek macam ni, kalau saya buat satu pendek sangat. Jadi saya buat tiga-tiga untuk siri yang terakhir bagi juzuk yang pertama. Bukan siri terakhir kita membaca Quran. Kita akan terus membaca selagi saya terdaya untuk mengajar. Saya akan teruskan insya-Allah. Dan kita perhatikan kalimah yang berikutnya dalam ayat yang berikut, iaitu ayat yang ke-40. Ayat ke-40 tidak habis di sini, dia bersambung dengan sebelah papan sebelah, ya. Baik, kita mula dengan kalimah am. Baik. Mim mati. Kita ambil, dah tahu hukum mim mati. Jadi kita gabung hamzah dengan mim tu mati. Am terus tutup bibir. Tidak panjang, satu harakah, tidak berdengung pun, ya. Iaitu mim mati, bukan mim bertasydid. Kemudian taquluna. Baik. Ta satu, kulu sama mak asli. 2 2 1. Nah. Taquluna. Baik. Khaf itu istilah, zahirkan makhrajnya. Itu dengan sifat istilahnya. Kemudian kita sambung. Inna. Kenapa in tu berdengung? Kerana kita wajib membaca kerana nun bertasydid. Iaitu hamzah ni bertemu dengan nun bertasydid, dia kena baca dengan wajib bergunah. Jadi bacanya inna nasatu. Kemudian kita jumpa nama Nabi Ibrahim ni, kita dah selalu jumpa. Jadi kita baca Ibrahim. Baik, perhatikan apa yang ada sini. Ba mati. Itu ba adalah huruf qalqalah, maka baca dengan qalqalah sughra. Ra di sini bertemu dengan alif, ha bertemu dengan ya, sebelumnya baris bawah ya. Sebelum alif baris di atas, mana kita baca dengan mak asli. 2 2 mim 1. Ibrahim. Dan kita jumpa nama Nabi Ismail, iaitu anak kepada Nabi Ibrahim, dan juga buah Isa. Isa juga nama anak Nabi Ibrahim, ni cucunya, Yakub. Baik. Wa Ismaila. Perhatikan wa satu, is sana. Baik, dia hamas dan sampai. Jadi bunyinya wa is, ada bunyi angin, ada bunyi desir, ya. Wa isma'i. Baik, dua-dua panjang, dua harakah, bunyinya mad asli, iaitu dua-dua mad asli. Ma sebab ada alif, ain sebab ada ya, sebelum dia baris bawah, sebelum ada baris di atas. Jadi kemudian yang akhir la.
ya, satu harakah. Baik, saya ulang. Wa Ismaila. Itu eja mengikut suku kata dia. Baik. Kemudian kita pergi kepada wa Ishaqa. Baik, sama juga wa is kemudian ha saja yang baris yang ada tanda alif di sana. Itu baris atas sebelumnya, maka baca dengan mat asli. Kemudian qaf di sana baca dengan satu harakah dengan istilah sifatnya. Wa Ishaqa. Ya. Kemudian sambung wa Yaquba. Baik, perhatikan wa satu ya cuma digabungkan dengan ain yang mati. Ya bunyinya daripada rongga pergi kepada makhraj tengah halqum. Wa Yaquba. Qud qaf istilah. Kemudian selepas qaf itu ada waw, jadi kita baca dengan mad asli dua harakah. Itu sebab bunyinya wa Yaquba ba satu harakah. Kemudian kita sambung dengan kalimat wal asbata. Wal asbata. Baik, perhatikan di sini. Alif lam di sini, perhatikan alif lam. Sebelum kita menyebut waw itu waw. Bertemu dengan waw bertemu dengan alif lam samsiah kamariyah, kita baca dengan izar kamari. Bunyinya wal, iaitu waw itu kita gabung dengan lam yang mati di sana. Wal, kemudian hamzah di sana baris di atas bertemu dengan sin sama juga di sini hukumnya, iaitu hamas. Sin itu ada safir dia, ya. Wal asba dua harakah ba. Ta satu harakah. Kemudian kita bertemu dengan kalimat kanu, dua-dua iaitu mad asli. Sebab apa? Saya terangkan juga supaya sentiasa bermain di bibir kita tentang hukum, ya. Kaf bertemu dengan alif, sebelum alif baris atas. Nun bertemu dengan waw, sebelum waw baris depan. Maka dua-dua itu adalah mad asli, baca dua harakah. Kemudian kita jumpa kalimah hudan. Baik. Hu selepas ha pada ditemukan dengan waw, sebelum waw baris di depan, bunyinya hu. Dan dal alif di sini tanwin. Jadi bila tanwin, tengok perhatikan, dia barisannya selari. Maknanya tanwin bertemu dengan hamzah, baca dengan izar alqi. Hudan. Kemudian pergi kepada au. Au sini kenapa bunyi au? Iaitu waw itu adalah lin, bertindak sebagai lin sebab sebelum waw baris di atas hamzah itu. Baik, bunyinya au daripada pangkal halqum pergi kepada mulut au bulat gitu, baru betul bacaannya au, ya. Kemudian pergi kepada kalimah nasara. Baik, na satu sad ini. Perhatikan, sad ni apa huruf dia sifatnya hamas, kemudian dia istilah, terangkat pangkal lidah. Nasa daripada lidah kita tu terangkat pangkal lidah. Nasa ada alif selepasnya dua harakah. Sebenarnya ra pun sama juga, selepasnya ada alif yang berduduk, yang menumpang di atas ya. Ya sini tidak berfungsi pada bacaan, ada pada tulisan sahaja kerana dia menjadi pembawa kepada huruf alif di sana untuk membacakan ra itu dengan dua harakah, itu mad asli. Baik, sampai situ kita boleh mula baca, sebab kita boleh wakaf kat sini. Saya suka habiskan dulu kan, kita baru baca semua. Baru baca suku kata dan kita baca semua. Baik. Kalimah berikutnya kul. Sama juga kul di sini, tak payah jelaskan, cuma qaf itu baca dengan sifatnya dengan betul. Kul iaitu dia betul-betul qaf ini betul-betul selepas anak tekak kita di langit-langit depannya, depan anak tekak tu, bertentangan dengan anak tekak tu. Kul dan terangkat pangkal lidah. Kemudian antum. Baik. Satu hamzah ini bertemu dengan nun yang sukun, nun sukun bertemu dengan huruf ta yang huruf ifa, huruf ifa. Jadi kita kena baca dengan ifa, tidak izhar dan tidak idgham, iaitu antara. Tum mim mati, sebab itu kita bunyi tum terus tutup bibir, iaitu satu harakah saja. Cuma yang dua harakah ialah ifa hakiki. Antum, macam tu. Satu, dua, satu. Kemudian kita jumpa kalimah a'lamu. Baik. Kalau ikutkan dia sini bukan lin,
A'lamu dia bukan lim, iaitu dia mad asli. A'lamu mesti dia sana mesti tak payah bubuh, tanda mati. Kemudian kita jumpa mu maknanya mad asli dua harakah. A'lamu amillah. Jadi bunyinya amillah. Kenapa baca amillah? Nipis bunyinya sebab mim baris bawah bertemu dengan nama Allah. Dan sini ada qaf lam ya, boleh wakaf. Sini tadi ada juga qaf lam ya, kita pun boleh wakaf kat sini, ada sebaiknya wakaf. Tapi kita tadi saya dah sebut wakaf, jadi kita nak selesaikan yang ayat yang ini. Qul antum a'lamu amillah. Jadi apabila nama Allah kita wakaf, ingat kita boleh baca 2, 4 atau 6 harakah. Contoh bacaannya ada 3 wajah. Maknanya wajah yang pertama 2 harakah, wajah yang kedua 4 harakah, wajah yang ketiga 6 harakah. Kita boleh pilih 2 mana-mana wajah, tapi dengan syarat kalau kita habis dengan 6, saya kata ma'arif sukun ni 6, kita baca dengan 6 juga nama Allah ni wakaf. Sekarang kita baca daripada am takuluna. Am takuluna inna Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbata kanu hudan aw nasara kul antum a'lamu amillah. Jadi itulah cara membaca mengikut suku kata. Dan selepas ini kita akan membaca sebagaimana kita membaca ayat yang ke-139. Ini ayat yang ke-140. Belum habis lagi ayat tersebut sebab dia panjang ayatnya. Jadi kita akan baca dia, iaitu selepas kita habiskan yang sini baca, kemudian baru kita pergi kepada papan yang berikutnya, iaitu saya nak semak di sini itu a'lamu di sana sebelum amillah. A'lamu. Okey. Sini ada pembetulan sebelum kita terus. Saya dah rasa ada kesilapan di sini, iaitu dia bukan ada mim. Okey, saya betulkan dulu. Bacaannya betul, tapi mu tu satu harakah saja. Mim. Okey. Itu baru yang sebenarnya. Dalam menulis ni kadang-kadang ada berlaku kesilapan, iaitu amillah. A'lamu amillah. Baik, jadi tak ada panjang di sini. Tadi pun kita dah baca bunyinya mu sama, tetapi panjangnya salah. Baik. Perhatikan sekarang kita membacanya. Daripada am takulun sampai habis mana tempat kita boleh wakaf, kita wakaf. Baik, kita mula baca. Tadi kita dah sebut satu-satu suku kata, ini kita baca dengan lancar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am takuluna inna Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbata kanu hudan aw nasara kul antum a'lamu amillah. Memang saya ada tanda situ, makna ayat ini, ayat yang ke-140 ini bersambung di muka hadapan. Baik, kita perhatikan muka berikutnya.
Tadi amillah kita sudah wakaf di sana. Dan kita mula dengan waman, iaitu kalimah berikutnya daripada ayat yang 140. Yang akhir tadi amillah. Sudah kita wakafkan kat sana dan telah kita baca habis. Kita sambung mula kalimah berikutnya waman. Baik, nun di sana ada tanda mati menunjukkan dia baca dengan izzah halqi, iaitu nun sukun bertemu dengan hamzah. Nun mati bertemu dengan hamzah. Jadi bunyinya waman satu-satu. Kemudian azlamu. Azlamu. Baik. Berarti di sini hamzah digabungkan dengan gha yang mati. Gha azlamu. Kemudian kita jumpa kalimah mimman bunyinya. Kenapa saya tak bunyi man? Sebab nun ini sukun bertemu dengan huruf ifa. Kita kena baca man ini dengan ifa hakiki. Jadi bunyinya sini kita mim bertasydid kena baca dengan wajibu gunnah. Mimman. Baik, sama-sama kata ada gunnah, dua-dua ada gunnah. Baik. Ifa bacanya man katama, mimman katama satu katama bunyinya. Lepas tu kita jumpa kalimah syahadatan. Syahadatan. Baik, satu, dua. Kenapa panjang? Mad asli, dua harakah. Kemudian kita baca da dan tan. Kita baca dengan izzah halqi. Kenapa dengan izzah halqi? Iaitu kerana tanwin itu bertemu dengan huruf halqum, iaitu huruf ain tengah halqum. Mad asli sini dua harakah. Saya tulis dulu. Dua harakah. Ini huruf halqum, jadi kita baca dengan izzah halqi, iaitu syahadatan. Jangan panjang, jangan berdengung. Indahu. Baik, ain bertemu dengan nun yang sukun, iaitu kita baca dengan ifa hakiki. Sebab nun sukun ni bertemu dengan dal huruf ifa. Jadi kalau kita tak tahu huruf dal tu huruf apa, iaitu perhatikan sinilah. Kalau nun tu tak ada tanda mati, tak ada baris, itu makna dia sukun, itu maknanya dia memang huruf ifa. Jadi bacaannya ifa hakiki dua harakah, iaitu dengan dengung. Indahu. Baik, hu di sana kita baca dengan panjang dua harakah. Itu hukumnya saya dah jelaskan. Bila nampak tanda waw kecil ini, maknanya mad silah kasirah. Kemudian kita jumpa kalimah mina. Baik, tetapi mina ini bertemu dengan nama Allah juga. Maka kita baca dia dengan idgham samsin, nun dimasukkan dengan huruf lam. Oleh kerana sebelum nama Allah baris di atas, kita baca lam itu dengan tebal. Tetapi kita wakaf di sini, makna kita baca 2, 4, 6 harakah. Macam kita baca amillah, 2 atau 4 atau 6 harakah. Di sini sama juga. Minallah tadi nipis, yang sebelum tadi yang ni tebal. Minallah. Okey. Jadi kita pergi kepada kalimah berikutnya untuk habis ayat 140. Kemudian kalimah berikutnya wama. Ma juga, wa satu, ma di sini bertemu juga dengan nama Allah. Maka dia baris di atas. Baca dengan idgham samsi, sebab dalam nama Allah tu ada alif lam samsiah. Jadi kita baca wa maullah dengan tebal juga, sama sana minallah, sini wa maullahu. Baik, dua harakah lam tebal tu. Kemudian kita baca bi ghafilin, lin. Kenapa baca izzah halqi? Kenapa tanwin bertemu dengan ain, iaitu baris mahraj tengah halqum. Kemudian dia ain ini pula bertemu dengan mim yang bertasydid, maka kita kena baca dengan wajibul gunnah. Wajibul gunnah berapa harakah? Iaitu 2 harakah. 2 harakah juga wajibul gunnah. Cara membacanya amma. Kenapa ma panjang pula? Iaitu sebab
dia bertemu dengan alif mim itu, maka kita baca dengan mad asli. Kemudian kita jumpa kalimah yang terakhir dalam ayat 140, ta'malun. Baik. Ta gabungkan dengan ain, ta bunyinya ta ni hamas, ta ya. Daripada ta ya, ada angin baru pergi kepada tengah halqum ain. Kemudian mim ma, kemudian lam lu bertemu dengan waw bersama mad asli, tapi tidak selepas waw, selepas huruf mad waw ini ada huruf nun yang disukunkan. Maka kita baca dia dengan 2, 4 atau 6 harakah dengan hukum mad aridli sukun. Maka kita sambung bacaan kita ayat yang ke-140 menurut suku kata dulu. Wa man azlamu mimman katama syahadatan indahu minallah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Baik, saya nak perhatikan ra di sana. Mungkin takut saya ada buat kesilapan. Perhatikan. Saya sambil itu semak dulu. Bighafilin. Bila saya rasa lain tu maknanya bighafilin, iaitu ada huruf mad di sini. Ra ni saya dah tertinggal. Itu kalau menulis ni lain-lain kita membaca Quran terus sini tulis bighafilin. Kalau saya baca bighafilin aja dah tak sedap bunyinya. Baik, sama-sama kita baca. Wa mallahu bighafilin, ghafilin ya, amma ta'malun. Baik. Sini ada mad asli iaitu mad asli. Kita baca habis kan huruf ayat yang 140 ini daripada waman. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tarik nafas. Wa man azlamu mimman katama syahadatan 'indahu minallah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Baca baru sedap bunyi bighafilin. Kalau bighafilin lain bunyinya. Jadi kalau kita dah biasa baca Quran, kita tahu ada kesilapan ke tidak ada kesilapan. Itulah dia petunjuk daripada Allah yang kita tahu. Bila ada kesilapan, maknanya kita akan rasa sendiri. Baik. Kita pergi kepada ayat yang terakhir, iaitu ayat yang ke-141 dalam juzuk yang pertama. Ini adalah ayat yang terakhir bagi juzuk yang pertama. Jadi kita tamat juzuk yang pertama. Dan kita mula dengan kalimah tilka. Tilka. Ta pun hamas, ka pun hamas. Jadi tapi satu. Iaitu ta bertemu dengan alif yang mati, til. Kemudian ka pada atas. Kemudian ummatun qad. Baik, saya baca 2 kalimah sekali sebab saya hendakkan di sini. Kenapa? Baik. Pertama kita perhatikan hamzah di sana baris depan bertemu dengan mim yang bertasydid. Baca dengan wajibul gunnah. Kenapa baca dengan wajibul? Kerana mim bertasydid. Kemudian ma, kemudian tun. Baik. Ta di sini tanwin bertemu dengan huruf qaf, iaitu huruf ifa. Baca dengan dengung, iaitu dengan ifa hakiki 2 harakah. 2 harakah. Jadi bacanya ummatun qad khalat. Baik. Saya bunyikan sampai khalat sebelum kita menjelaskan sini. Dal mati dalam satu ayat yang bersambung, melainkan kita wakaf kat sini, maka dia jadi qalqalah kubra. Tapi oleh kerana kita sambung dengan khalat, dia akan jadi qalqalah sughra. Jadi kita baca ummatun qad khalat. Ada bunyi lantunan. Baik. Cuba kita baca semua, nanti baru kita perhatikan. Baik, kita sambung. Sana kha satu, lam mati dengan ta, hamas, lat bunyinya khalat. Kemudian kita jumpa kalimah laha ma. Laha ma, dua-dua ni mad asli, ha mad asli, ma mad asli.
Jadi dua harakah. Laha ma. Kemudian kita jumpa kalimah kasabat. Baik, satu, iaitu ba, tapi ba ini walaupun satu dia digabungkan dengan ta yang mati. Jadi bunyinya hamas ya. Tiga-tiga ni hamas. Sin dia ada safir, kasabat. Baik, kemudian kita jumpa walakum. Baik. Berarti saya bacakan tadi kum ada bunyi dengung sana. Rupanya mim ini diidghamkan dengan mim yang bertasydid, dan mim bertasydid tentu dia dengung, jadi kita baca dia dengan idgham mislain saghir, iaitu walakum ma. Baru kita pergi kepada ma dua harakah sebab selepas mim ada alif. Kemudian kita jumpa kasabatum. Baik. Perhatikan di sini. Kaf hamas, sin hamas dan safir. Hamas kaf dengan sin, tapi sin ada safir, kaf tak ada. Kemudian ba di sana dia matikan. Dia adalah qalqalah, huruf qalqalah, dan kita kena baca dia berada di tengah kalimah ataupun tengah bacaan, tengah ayat begitu. Tengah dua ayat, antara dua kalimah yang disambung, maka kita baca dia dengan qalqalah surah. Kemudian ta tu baris depan mati dengan mim di sana, baca dengan izah syafawi apabila kita wakaf dia di sana. Saya tunjuk wakaf di sini, iaitu anak panah yang merah, iaitu sebab ada sad lam ya. Sebenarnya dia aula sambung, tapi kita wakaf kat situ sebab kita belajar. Baik. Kita baca daripada sini. Dia harap mati. Kemudian laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Baik. Kita sambung lagi, iaitu kalimah berikutnya wala. Iaitu la, kenapa panjang? Dia mad asli. Kenapa dia mad asli? Sebab alif ada, sebab lam baris atas ada alif, iaitu alif huruf mad. Sebab sebelumnya dia baris atas. Kemudian tus, iaitu ta disambungkan sin yang mati, mesti ada hamas dan mesti ada safir. Sin di situ ada safir, hamas, huruf ta dengan sin. Jadi sin walaupun dia hamas, dia adalah bersifat safir, berdesir, safir. Saya tulis safir di sini. Okey, safir. Wala tus'aluna. Lu kenapa panjang? Dia mad asli sebab sebelum waw ada baris depan. Kemudian amma. Baik, kenapa bunyi am itu berdengung? Kerana dia baca dengan wajib guna dua harakah. Dia mim bertasydid. Amma, ma kenapa baca panjang? Iaitu dua harakah. Iaitu dia mad asli sebab mim ada alif. Kemudian kita pergi kepada kalimah berikutnya kanu. Baik, ka dua harakah, nu dua harakah. Mad asli juga, iaitu sifat ka pada alif, sebab nun ada waw, sebelum waw ada waw, baris depan, sebenarnya sebelum ada baris atas. Kemudian kalimah yang berikutnya ya'malun. Baik, ya'maluna. Ini pun tertinggal juga. Tapi tak apa, dia tak dibaca nak, dia baca mad alif dia sukun, kita sukunkan dia, iaitu ya'malun 2, 4 atau 6 harakah. Dengan berakhirnya ayat 141 ini, maka tamatlah kita membaca juzuk 1 sebanyak 141 ayat dengan 79 video yang saya viralkan. Jadi maknanya dah banyak dah kita membacanya, dan saya harap sahabat-sahabat dan teman semua dah faham. Baik, kita baca sekarang daripada ayat yang ke 141 pula daripada tilka. Sama-sama kita baca, iaitu satu-satu suku kata. Mula tilka ummatun qad khalat. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Baik, kita baca sama-sama.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Jadi itulah dia semua ayat-ayat yang telah saya warakan sebanyak 79 video, iaitu 79 siri berhubung dengan membaca, iaitu juzuk yang pertama daripada surah Al-Fatihah sehingga habis ayat yang ke-141 surah Al-Baqarah. Dan selepas ini kita akan menyambung juzuk yang kedua dengan cara pembacaan yang berbeza, iaitu cara pengajaran yang berbeza, iaitu kita sebut saja suku kata tersebut dan kita terus baca. Setiap suku kata kita sebut, macam saya baca tadi, setiap suku kata tersebut, lepas tu kita terus baca. Dan mungkin selepas juzuk yang kedua tamat, baru kita membaca Al-Quran seperti orang yang telah biasa membaca. Tapi saya akan menyebut hukum-hukum yang ada pada setiap ayat tersebut, insya-Allah. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam juzuk yang kedua, insya-Allah.